Okay, so hari ni kita nak sambung tajuk pewarisan. Okay, jadi kriteria kejayaannya pun kalau kamu lihat sama sahaja macam kriteria kejayaan pada hari Jumaat lepas. Sebab hari ni kita nak lebih kepada latih to be. Okay, kita nak lebih kepada latih to be. Jadi kriteria kejayaan kita, cikgu bacakan lagi sekali. Yang pertama untuk menyatakan maksud pewarisan. Yang kedua, menyatakan daripada dua jenis alel iaitu alel dominan dan alel resesif. Yang ketiga, melukis sekurang-kurangnya satu rajah mekanisme pewarisan. Dan yang keempat, melukis satu rajah skema penentuan jantina anak. Okey, so mari kita lihat latihan daripada buku modul sains kita. Okey, latihan yang keenam. Ini latihan muka surat berapa? Boleh tolong semak? 20. Okey, muka surat 20. Okey. Jadi ini adalah latihan kertas 1. Okey, soalan kertas 1 dan dia merupakan soalan SPM sebenar. Okey. Jadi latihan 6 soalan SPM sebenar daripada tahun 2006 hingga 2016. Okey, soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan pewarisan sifat tinggi bagi sejenis tumbuhan. Jadi tengok kat sini, kalau dalam genotip untuk induk tinggi, dia ada T besar, T kecil. Maknanya dia ada alel dominan dan alel resesif. Manakala yang tinggi, dua-dua. So dia ambil sifat tinggi, dia kacukkan dengan tinggi. Dan anak yang dia dapat, T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil dan T kecil, T kecil. Okey, jadi T besar adalah gen dominan tinggi, T kecil adalah gen resesif kerdil. Jadi soalan yang pertama, berapakah nisbah bilangan anak pokok tinggi kepada bilangan anak pokok kerdil dalam generasi pertama? Jadi apa nisbah kita dapat? Kalau kita lihat daripada rajah, dia ada yang ni tinggi. Okey, yang pertama ni tinggi. Yang kedua, ketiga, keempat ni. Tinggi ke kerdil? Tinggi. Yang kedua kejap ya. Tak nak padam. Okey, yang kedua ni tinggi. Okey, ni tinggi, ni kerdil. Okey, ni kerdil. So nisbah dia adalah 3:1. Okey, nisbah 3:1. Sekejap ya. Okey kelas, kamu cuba jawab soalan 2, 3 dan 4 dahulu. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, siapa dapat jawab? Nita? Apa jawapan dia Nita, soalan nombor 2? C. 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 B. A. Okey, kita tengok sama-sama soalan nombor 2.
Okey, soalan nombor 2 dia kata rajah 2 menunjukkan kacut silang bagi 2 trait kacang P. Okey, jadi berapakah nisbah fenotip dalam generasi pertama? Okey, nisbah fenotip. Fenotip ni maknanya tinggilah atau kerdil. Kalau genotip T besar, T kecil. Okey, jadi kita lihat. Ni kalau T panjang ni adalah tinggi. Ni pun tinggi. T kecil kerdil. T kecil kerdil. Jadi 2 tinggi, 2 kerdil. Okey, jadi nisbah dia 2 kepada 2. Okey, 2 kepada 2. Jadi kalau nisbah kita boleh ringkaskan dia kan. So kita potong bahagi dengan sifir 2, kita akan dapat 1 nisbah 1. Jadi jawapannya adalah A. Okey, 1 nisbah 1. Tahu tak nisbah tu apa? Dalam matematik ada belajar kan nisbah? Ada. Okey. So nombor 3, soalan yang ketiga, maklumat berikut menunjukkan pokok tinggi dikacukkan dengan pokok kerdil baka tulen. Okey. Jadi T besar T kecil dikacuk dengan T kecil. Jadi kamu rasa berapakah nisbah bilangan pokok tinggi kepada pokok kerdil itu? Sama tak? Soalan nombor 3 ni sama tak dengan soalan yang kedua? Sama. Sama. Jadi nisbah dia mesti kita dapat yang sama. A, betul. So macam mana kita nak dapat A? Kita kena buat rajah pewarisan. Macam ni. Okay, kita kena jadikan dia gamet, and then baru kita jadi kacuk-kacuk dia untuk dapatkan anak dia. Okey, yang keempat, antara yang berikut, yang manakah menunjukkan trait dominan? Yang mana menunjukkan trait dominan? Yang ini kamu rujuk buku teks ke surat 85. Tengok trait dominan yang mana satu? Okey, cuping telinga melekap, salah. Tidak boleh menggulungkan lidah, itu adalah resesif, salah. Okey, iris berwarna biru adalah resesif, salah. Jadi adalah rambut kerinting. Rambut kerinting adalah dominan. Rambut lurus adalah resesif. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Okey, cikgu kecilkan sikit yang kelima ini sebab dia besar sangat rajah tu. Okey, jadi kita lihat rajah 3 menunjukkan kacukan monohybrid antara 2 ekor tikus yang mempunyai warna bulu yang berlainan. Okey, jantan bulu hitam, betina bulu putih. Jadi bila kita dapat anak, kita akan dapat macam ni. Okey, so dia nak suruh kita tulis, kita cari apakah genotip untuk jantan dan betina. Dia bagi kita fenotip. Jadi macam mana kita nak cari jawapan ini? Kita kena tengok dekat gamet dia. Okey, so kalau bulu hitam B besar B kecil, makanya genotip dia adalah B besar B kecil. Macam tu. Okey, sama juga untuk betina B kecil B kecil. Ambil dari sini. So jawapannya adalah C. Pandai pun C. Okey. Seterusnya nombor 6, ini adalah soalan SPM 2013. Nombor 6, rajah 4 menunjukkan satu pewarisan sifat pada manusia. Jadi rambut kerinting H besar, rambut lurus H kecil. Jadi soalan dia tanya kita apakah genotip dan fenotip bagi generasi pertama. Jadi kalau kita kacuk, kamu rasa-rasa apa kita dapat? Anak pada generasi pertama ni. H besar, H kecil kan semua, betul tak? Betul. Jadi H, so kita pecahkan dia. H kecil. So kalau kita kacuk antara satu ni, setiap anak tu mesti dapat genotip yang sama, iaitu H besar, H
kecil. Jadi H besar, H kecil. A salah, D salah. Okey, A dengan D tu memang salah lah. Okey, jadi fenotip dia apa? Fenotip dia. Okey, fenotip dia H besar. H besar adalah dominan untuk rambut kerinting. Okey, H besar adalah dominan untuk rambut kerinting. Jadi C salah lah. Sebab dia kata rambut lurus. Jadi jawapannya adalah B. Itu cara kita menjawab soalan objektif. Okey. Soalan nombor latihan 17. Okey, latihan 17. Soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B kita lihat. Raja 1 menunjukkan skema perkahwinan seorang lelaki yang iris mata berwarna hitam dengan wanita yang iris mata berwarna biru. Okey. Okey, kalau kita tengok bapa iris hitam, ibu iris biru. Jadi dominannya apa? H adalah dominan untuk mata hitam. Okey, manakala ibu dia adalah H kecil kan? H kecil adalah resesif mata biru. Kita buat catatan macam tu, keluarkan maklumat. Okey, so kita lengkapkan. Okey, kita lengkapkan rajah 1. Okey, S. Apakah genotip S? Yang atas ni belum lengkap lagi. So, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H kecil, H kecil, H kecil, H kecil. Okey, and then baru kita buat kacukan anak S. S tu kita dapat anak apa? H besar, H kecil. H besar, H kecil. T. H besar, H besar, H kecil. U. H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. Manakala V. H kecil, H kecil. H kecil, H kecil. Bagus. Okey. So bila dah dapat macam tu, senanglah kita nak buat kan. Jadi, anak yang S ni, apakah fenotip dia? Mata biru ke mata hitam? S. Dia ada dominan tak? Dia ada H besar kan? So, H besar dominan mata hitam. Jadi, anak S ni, dia mesti mata hitam. Iris berwarna hitam. Manakala T, iris berwarna hitam. Okey, U, dua-dua H kecil kan? Jadi iris dia berwarna biru. Manakala V pun sama, iris warna biru. Okey, jadi soalan yang pertama dia kata jika sifat iris mata hitam adalah dominan dan sifat iris mata biru adalah resesif, nyatakan warna iris mata bagi anak S dan V. So S yang inilah S, V. So S kita katakan iris berwarna hitam. Dapat tak? Iris berwarna hitam. Manakala V, iris berwarna biru. Tu jawapan dia. Okey, iris berwarna biru. Okey, seterusnya kita lihat soalan B. Berapakah nisbah untuk mendapatkan anak yang berwarna hitam berbanding warna biru? So kalau kita tengok dia punya nisbah dekat sini. Okey, so nisbah kita buat macam ni lah, hitam. Okey, kat bahagian atas tu ya. Biru.
Okey, hitam nisbah biru. Jadi hitam ada 2, biru pun ada 2. Jadi kita boleh kecilkan nisbah tu akan jadi 1 nisbah 1. So jawapannya adalah 1 nisbah 1. Boleh nampak tak? Kecil sangat ke mata pen tu? Jelas tak? Nampak. Nampak? Cuba besarkan sikit lah supaya semua orang boleh nampak. Terutama yang menggunakan handphone. Tak boleh pula nak besarkan dia. Okey. Soalan C, namakan proses P dan R. Okey, so proses P tu adalah proses meiosis. Okey, P tu adalah proses meiosis, manakala R itu adalah proses persenyawaan. Okey, R itu adalah proses persenyawaan. Okey, soalan D. Soalan D, apakah yang dimaksudkan dengan istilah berikut? Okey, dimaksudkan dengan istilah berikut. Alel gen dominan adalah maaf ya, ni bukan gen, ini adalah alel. Mana ada gen dominan? Okey, alel dominan. Alel dominan maksud dia adalah mempamerkan mempamerkan ciri yang dikawal. Habis ke? Dan menutupi kesan alel resesif. Itu maksud alel dominan. Okey, alel dominan ni alel yang mempamerkan ciri yang dikawalnya dan menutupi kesan alel resesif. Okey, manakala genotip maksud dia adalah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Okey, maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Okey, apa maksud fenotip? Fenotip ni adalah ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada suatu organisma. Okey, itu maksud fenotip, iaitu ciri-ciri fizikal yang dipamerkan pada suatu organisma. So, disuruh kita bagi satu contoh lain bagi sifat dominan bagi manusia. Jawapannya adalah berambut kerinting. Okey, ataupun boleh menggulung lidah. Berambut kerinting ataupun boleh menggulung lidah. Okey, masih boleh bersama dengan cikgu ke? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya soalan muka surat 23. Kita lihat, ini adalah yang terakhir. Okey, ini latihan yang terakhir yang kita akan bincang. Yang selebihnya tu cikgu akan minta kamu buat sendiri dan hantar jawapan dan kepada Telegram cikgu. Boleh tak? Ada Telegram tak? Tak ada. Kita tak ada Telegram. Ada. Oh, tak ada Telegram. Okey, kalau tak ada Telegram tak apa. Nanti cikgu kongsi jawapan, kamu tolong semak ya. Tanda je terus dekat modul kamu tu. Okey, so soalan yang kedua. Rajah 2 menunjukkan rajah skema bagi pewarisan jenis rambut. Kita lihat. Yang bapaknya ni rambut kerinting.
Okey, yang bapaknya ni adalah rambut kerinting. Manakala ibu dia rambut lurus. So kita tahu rambut kerinting ni adalah gen dominan, manakala rambut kerinting resesif. So anak yang akan terhasil, kalau kita tengok, semua anak ni akan dapat gen dominan. So H besar, H kecil, H besar, H kecil, H besar, H kecil, H besar, H kecil. Okay. So dia akan dapat semua anak adalah rambut kerinting. So dekat sini dia tanya kita, namakan sifat gen yang mewakili sifat dominan. So gen yang mewakili sifat dominan ni rambut kerinting ke rambut lurus kelas? Kerinting. Rambut kerinting. Okey, rambut kerinting. Okey, manakala soalan yang kedua B, lengkapkan genotip bagi setiap anak dalam kotak yang disediakan dalam rajah 2. So dia suruh lengkapkan, kita dah lengkapkan dah pun. So ini dapatlah 2 markah atau 1 markah. Okey, soalan C, berapakah nisbah rambut kerinting kepada rambut lurus? So nisbah rambut kerinting berapa? Berapa orang rambut kerinting? 4. So 4 nisbah 0. Okey, 4 nisbah 0 sebab tak ada pun anak dia yang rambut lurus. Okey, soalan D, labelkan pada rajah 2 menunjukkan proses meiosis dan persenyawaan. Okey, dekat mana proses meiosis, dekat mana proses persenyawaan? Proses meiosis dan persenyawaan tu di sini So ini adalah proses meiosis. Okey, manakala dekat bawah sikit ni adalah proses persenyawaan. Macam tu. Okey, yang atas tu proses meiosis, yang bawah tu adalah proses persenyawaan. Okey, soalan E. Jika anak perempuannya berkahwin dengan seorang lelaki yang membawa genotip H besar, H kecil, tunjukkan berapakah peratus berambut kerinting. Dia suruh tunjuk penyelesaian. Untuk soalan ini, dia nak kita lukis rajah mekanisme pewarisan tu. Okey, jadi macam mana kita nak lukis? Kita buat je H besar, H kecil, kahwin dengan H besar, H kecil. Okey. So ni daripada anak perempuan. Okey, ni daripada jap. Oh, saya punya laptop ni macam hang sikit. So saya tak boleh nak ubah color dah. Okay, so saya guna warna merah je semua ya. So kita pecahkan dia, proses meiosis dia akan jadi H besar, H kecil. Ini pun sama. Kita buat proses meiosis dia akan dapat H besar, H kecil. And then kita buat proses persenyawaan. Proses persenyawaan dia ada 4 sel anak. 1, 2, 3, 4. Okey. So yang pertama, H besar ini akan kacut dengan H besar. So kita akan dapat H besar, H besar. Yang kedua, okey, H besar dia kacut dengan H kecil. So dia akan dapat H besar, H kecil. Okey. H kecil, anak yang nombor 3 dia akan kacut H kecil, H besar kat sini. So dia akan dapat H besar, H kecil. Biasa kita memang tulis yang huruf besar tu dulu kita tulis yang huruf besar tu dulu. So and then dia akan kacut yang ini dengan yang ini. So dia akan dapat H kecil, H kecil. Sekejap, cikgu rasa macam cikgu ada salah sikit. Betul tak?
Okey, betul lah. Betul tak cikgu buat? Betul kan? Betul. Okey. So soalan dia tanya berapakah peratus sifat resesif yang lain, peratus dia kan? Okey, peratus dia adalah 50, bukan 50%. Peratus dia berapa ni? Rambut kerinting kan dia nak? Membawa ke rambut kerinting, so dia daripada kita nak kira peratus. Okey, nak kira peratus cikgu tunjuk kat sini. So ni adalah kerinting, dan ini lurus. So kerinting dia adalah 3 daripada 4. 3/4, so kita darab dengan 100%. Jadi kamu tekan kalkulator 3/4. Okey, 3/4 darab 100. So kamu akan dapat 75%. Okey, so rambut kerinting ni 75%. So nyatakan sifat resesif yang lain selain dari jenis rambut. Apa sifat resesif yang kamu tahu lagi? Apa sifat resesif yang lain? Warna kulit. No, itu bukan sifat resesif. Itu adalah ciri. Warna kulit tu ciri. So trait resesif dia apa? Cuba tengok buku teks muka surat 85. Atau dalam modul kamu pun ada, dalam modul kamu muka surat 16. Dapat tak? Semua dengan cikgu ke sekarang? Okey, so cikgu bagi kat sini. Ada. Tengah cari. Okey, so kalau kamu tengok sebenarnya dalam teks muka surat 85 tu, another trait recessive adalah tidak boleh menggulung lidah. Cikgu ambil satu contoh lah. Tidak boleh menggulung lidah. Okey kelas. So dah habis. Okey, dah habis dah kita punya latihan untuk hari ni. So untuk latihan 4, okey, untuk latihan 4 muka surat 24 dan latihan 9 muka surat 25, cikgu nak kamu cuba jawab dan saya akan kongsikan jawapan dalam ruangan chat group kita pada hari ini. Okey? So, ada soalan nak tanya tak? Tak ada. Okey, cikgu nak tengok kehadiran lagi sekali. So, yang hadir hari ini secara online adalah Badar, Nita, Amira, Arisa, Muna, Putri. Putri walaupun lambat masuk juga, bagus. So, kita ada 2, 4, 6 orang. Okey, kita ada 6 orang. So, nanti cikgu akan share juga bahan dekat grup WhatsApp untuk offline kawan-kawan yang tidak hadir secara Google Meet. Okey, so kalau tak ada soalan yang nak bertanya, cikgu stop dahulu kelas kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari Rabu ini ya. Okey, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam.